Jadi kenapa kita nak satu? Tapi jangan buat yang tak betul lah. Kalau tak betul memang kita kena tangkap, insya-Allah. Makanya bekal yang paling kuat bagi mereka, ulama-ulama salaf, mereka berani berdakwah kerana di antaranya qiyamulailnya. Qiyamulailnya. Jadi kalau antum mungkin menjadi seorang dai yang tidak melihat kiri dan kanan, tapi melihat Allah Subhanahu wa taala, teruskan qiyamulail. Itu di antara fadilahnya. Bayangkannya lah, orang semua tidur, kita menilai menitiskan air mata. Orang semua tidur, kita jaga. Orang semua letih, kita orang qiyamulail, betul-betul qiyamulail dia tak ada letih. Kalau betul-betul dia qiyamulail tak ada letih, maka kekuatan itu akan dibawa pada siang. Itu di antara kelebihan qiyamulail. Apa itu qiyamulail? Witir. Paling-paling anda katakan kalau tak sempat 1 rakaat pun jadilah. Tapi kalau boleh 3 rakaat lah paling kurang. Kita takkan setiap malam 1 rakaat. Subhanallah. Tengok bola daripada pukul berapa sampai pukul berapa. Kalau sembahyang 11 rakaat tu pun masih ada waktu lagi. Boleh tengok sembahyang 1 rakaat saja. Ala kulli hal, cubalah insya-Allah. Allah yusahil insya-Allah. Itu teruskan. Di mana kita halaman 40 ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatus safari rak'atan nazalata minas sama', fa in syi'tum faradduhuma atau farudduhuma." Salat orang musafir itu 2 rakaat yang diturunkan dari langit. Maka sebaiknya kamu kebalikanlah keduanya sebagaimana perintah dari langit. Jadi kalau perintah daripada langit, maka kita kembalikan kepada yang berhak menentukannya, yakni Allah dan Rasulnya. InsyaAllah dapat dipahami. Makanya tuan-tuan ya, ana menulis ni agar apa? Antum ada hujah. Bukankah di dalam hadis yang disahihkan juga oleh Al-Albani, qaidul ilma bil kitab, ikat pelihara ilmu kamu dengan kitab. Di hadis yang lain, qaidul ilma bil kitabah, ikat ilmu kamu dengan tulisan. Maka Imam Syafi'i mengatakan orang yang nak belajar ini sama seperti memburu. Memburu kena bawa 2, panah dan tali. Kalau tidak macam mana nak tangkap buruan? Itulah kena panah. Kadang-kadang buruan masih hidup lagi, supaya dibawa pulang daging yang fresh, maka diikat dibawa balik sampai kampungnya baru disembelih. Begitu juga ilmu. Makanya saya menulis, alhamdulillah ada sahabat-sahabat yang sanggup memberi sedikit infak untuk diberikan kepada pelajar-pelajar. Saya takut pelajar kenapa? Pelajar tu masa dia untuk belajar. Takkan nak belajar dunia saja, betul macam Ustaz? Jangan dunia saja. Kadang-kadang saya kira ya, saya keluar tajuk sebentar tak ada masalah. Orang boleh habiskan kerja 12 jam untuk cari dunia, lepas tu ditinggal. Untuk 2 jam cari yang dikatakan yang tak akan ditinggal terus kekal di dalamnya, yang di syurga, 2 jam saja. Murahnya syurga, mahalnya dunia. Anda tidak mengatakan bahawa antum tinggalkan dunia. Tidak, kita bukan orang sufi yang mana tinggalkan dunia terus. Tidak, kita orang zuhud, cari juga dunia. Tetapi jangan merekakan sehingga tidak mau belajar. Akhirnya solat mereka cuba lihat. Apakah bila kita tengok 10 orang solat, kita panggil mana satu yang ikut solat usah? 10 tu boleh beradu, cakap aku. Ditanya bukti mana? Tapi kalau kita katakan saya ikut solat Rasulullah, mana buktinya? Nah, kita angkat tangan, ada dalilnya. Letak ada dalilnya, walaupun dah jadi kecoh sedikit, tapi yang salahnya bagus. Sangat bagus ya. Kita berterima kasih kepada ustaz tu yang kecohkan. Bagus tu. Ya. Nanti kalau nak ditanyakan ni, tanyakan. Di awal buku ni ada pembicaraannya. Kemudian kita langkah saja ke halaman 41 kerana di halaman 40 tadi hadisnya saya sudah baca. Jangan didengar ni. Ada yang tak pernah baca hadis ni, ataupun tak pernah jumpa. Jadi kita baca. Rasulullah SAW sudah berkata 1400 tahun dulu. Bila kita nak baca, sekarang kita baca. Kesempatan kita untuk baca. Dan kalau tak faham, terus ditanya. Itu kelebihannya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fi as-safari ala rak'atain wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman kadzalika radhiyallahu anhum.
Dari Abdullah bin Umar berkata, aku pernah menemani Rasulullah SAW solat semasa musafir. Baginda tidak solat lebih dari 2 rakaat. Dan begitu juga dengan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Ingat kalau salam tamassaku bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Berpeganglah kepada sunnatku dan sunnat khulafa'ir rasyidin. Jadi bab salat adalah bab besar. Apabila dicontohkan Rasulullah dan para sahabat, jangan ditolak. Maka sembahyanglah sebagaimana sembahyang mereka. Begitu juga wasahibtu Uthmana falam yazid ala rak'atain hatta qabadahu Allah azza wa jalla. Aku pernah menemani Uthman, tetapi beliau tidak pernah menambah lebih 2 rakaat sehingga beliau meninggal dunia. Ini solat musafirnya. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala salatul safari rak'atani wa salatul adha rak'atani wa salatul fitri rak'atani wa salatul jum'ati rak'atani tamamun min ghairi khasr ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar bahawa beliau berkata, solat musafir atau solat safar itu 2 rakaat. Lihat, berapa rakaat? 2 rakaat. Solat Idul Adha 2 rakaat. Salat Idul Fitri 2 rakaat. Dan solat Jumat itu 2 rakaat. Itu semua caranya adalah dengan sempurna, tamam atau qasar menurut keterangan dari lisan Nabi Muhammad SAW. Cuma nanti apakah bila saya musafir, saya sembahyang Jumaat, ataupun sembahyang qasar, zuhur. Ini khilaf yang sampai bila-bila pun tak selesai. Cuma kita boleh sentuh sedikit. Ini masih berkaitan. Tadi di belakang ada seorang hamba Allah tu, dia tak mengatakan sembahyang Jumaat. Saya katakan teruskan, tak ada masalah, sebab ada hujah. Artinya walaupun dia musafir, hari Jumaat dia sembahyang Jumaat, dia tak sembahyang zuhur, tak sembahyang qasar. Anda katakan teruskan kerana itu ada hujahnya. Apa hujahnya? Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu kan hujah. Apabila kamu disuruh mana ke masjid? Di hari Jumaat. Maka hendaklah kamu tunaikan sembahyang Jumaat tadi kan, dan tinggalkan jual beli. Betul kan? Okey. Tetapi kalau kita kembalikan kepada hadis Rasulullah SAW, Hujjatul Wada itu hari apa? Hari Jumaat. Di mana Rasulullah SAW pada hari Jumaat itu? Di Arafah. Sembahyang apa Rasulullah SAW di Arafah? Sembahyang Jumaat? Tidak, Syekh. Dia sembahyang qasar. Qasar apa? Zuhur. Dia bukan sembahyang Jumaat. Jadi kita katakan di sini bahawa sekalipun kita musafir, maka kita diperintahkan agar sembahyang qasar. Sebab kalau yang sembahyang Jumaat itu mengganti zuhur. Tapi yang sembahyang Jumaat pun kita jangan kacau mereka, sebab mereka ada hujah. Nanti kalau ditanyakan ada hujah yang lain lagi yang boleh kita ketengahkan. Jadi kita katakan bahawa kalau mereka nak sembahyang Jumaat, silakan. Kalau mereka nak sembahyang zuhur masa musafir, silakan. Semua mereka ada hujah. Anda contohkan tadi apa dia? Membaca Fatihah di belakang imam. Ada yang mengatakan tidak boleh membaca Fatihah di belakang imam. Ada yang mengatakan wajib membaca Fatihah di belakang imam. Ini khilaf pun sampai hari kiamat tak selesai. Zaman sahabat, zaman yang bab ni tak selesai, macam mana kita boleh selesaikan sekarang? Atau lebih hebat daripada ulama yang bab ni? Apa dia? Kalau ikut sebahagian jamaah yang terlihat, di belakang imam dia tetap membaca Fatihah. Kerana keumuman hadis Bukhari, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi siapa yang tak baca Fatihatul Kitab ini Fatihah. Ada pula yang berujakan dengan Al-Quran. Apa hujah Al-Quran? Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Lagi kuat hujahnya. Apabila Quran dibaca hendaklah kamu fastami'u, dengar, pasang telinga. Wa ansitu, hendaklah kamu diam. La'allakum turhamun. Ada pula yang mengatakan tidak boleh baca kerana keumuman hadis Muslim, ju'ila lil-imamu liyutamma bihi fa idza
kabbara fakabbiru wa idza qara'a fansitu wa idza raka'a farka'u. Dijadikan imam itu sebagai ikutan. Bila dia takbir hendaklah kamu takbir, apabila dia baca hendaklah kamu diam. Apabila rukuk. Jadi benda-benda macam ni kalau ditanya, anda baca ada hujah? Oh, ada hujah, ya silakan. Anda tak baca ada hujah, ada hujah. Yang penting kita ada iqamatul hujjah. Kita mampu mengiqamatul hujjah. Jadi yang mana kita yakin, maka ini dalam bab fiqh dikatakan bab termasuk bab ijtihadiyah. Bila bab ijtihadiyah termasuk bab furu'iyah. Bila bab furu'iyah bermakna khilafiyah. Jadi dalam masalah fiqh kita disuruh kompromi, toleransi. Tapi masalah akidah boleh? Tidak boleh sama sekali. Kalau kita katakan di mana Allah dijelaskan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita tak boleh khilaf. Tetapi masalah fiqh kalau khilaf selagi ada hujah silakan. Okey, kita teruskan. Di bawah salatus safar rak'atan, kata Imam At-Tabrani, man khalafa sunnah faqad kafar. Tapi jangan kafirkan orang-orang yang tak sembahyang qasar kalau musafir dengan anda. Tidak boleh, kita bukan jamaah takfir. Ataupun jangan katakan bid'ah anda, kita bukan jamaah tabdi'. Fakunu ibadallah ikhwana. Jadi kalau kamu beribadah dengan ahli kiblah ni, yang dikatakan orang Islam, aku sebagai orang Islam, maafkan kesalahan mereka kerana mereka tidak punya ilmu seperti antum. Jadi maafkan mereka. Ta'afu, qul ta'afu, maafkan mereka. Tetapi kalau ada ruang untuk berdakwah, menjelaskan kepadanya, jelaskan. Sebab wajib kita menjelaskan. Tetapi kalau tak ada ruang, maka kita berhenti dulu. Ataupun kalau kita jelaskan boleh menjadi fitnah, nanti dulu kita ambil kaedah fiqh, usul fiqh, akhafu min dararain. Kalau kita sampaikan terus jadi musuh, jadi itu lagi, nanti dulu. Tetapi insya-Allah orang Islam di Malaysia ni, kalau kita bawa hujah Quran hadis, jarang mereka membantah. Kalau bantah pun mereka bantah macam apa? Iya, mereka takut membantah. Itu pengalaman saya lah. Dibawa Quran, bawa hadis, yang mana dikit. Besok kalau dapat hidayah, dia cari kita, dia minta lagi hujah. Makanya perlu ada buku untuk berhujah, ya kan? Makanya saya bekalkan untuk dengan buku. Yang pelajar ambil aja, tidak masalah. Begitu juga lihat di halaman 43. Lam yuthbit anhu sallallahu alaihi wasallam annahu atamma ar-ruba'iyyatu fi as-safar al-batta. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ana buatkan hadis yang sahih. Sama sekali tidak pernah Nabi ataupun sama sekali tidak pernah sabit dari Rasulullah SAW menunjukkan bahawa baginda pernah menyempurnakan, yakni mentamamkan solat dengan 4 rakaat semasa baginda dalam safar, yakni musafir. Begitu juga Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, inna Allah ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Allah Ta'ala suka jika keringanan, yakni rukhsah keringanan, apa dia sembahyang 2 rakaat. Jika keringanan hukum yang dia berikan dilaksanakan, sebagaimana dia benci jika kemaksiatan yang dilarang dilakukan. Jadi di antara keringanan yang Allah Subhanahu wa taala suka adalah sembahyang qasar. Ya, saya beri ruang untuk soalan insya-Allah. Kalau ada soalan. Ya, teruskan sahabat. Yang jarak minimum yang sebetulnya Ustaz untuk Tidak ada jarak. tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Adapun 2 marhalah, 3 marhalah, itu adalah pendapat sana, pendapat sini.